Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak antara DP MMFC dengan Rimba Star FC dalam aksi saingan Liga Super Brunei 2021. Perlawanan berlangsung di Mini Stadium Jerurong Park. Berangkat sama paduka-paduka adinda dan anak anda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam perlawanan ini menyaksikan DPM MFC menang bergaya 15-0. Pada separuh masa pertama permainan, menyaksikan DPM MFC tidak mensia-siakan peluang untuk membolosi 9 gol ke atas gawang Rimba Star FC. 4 gol DPM MFC diperolehi melalui pemain importnya Andre Varanko. Sementara 5 lagi gol masing-masing dijaringkan oleh Fakhr Razi Ismail, Azwan Ali Rahman, Hanif Farhan dan melalui pemain import Charlie Klo serta 1 gol sendiri pemain Rimba Star Hasmadi Wahid. Pada separuh masa kedua, DPM MFC terus mendominasi permainan dengan menambah 6 lagi gol masing-masing dijaringkan oleh Hakimi Said, Azwan Saleh dan 3 gol jaringan Shahrazin Said dan 1 gol lagi diperolehi melalui sepakan penalti Najib Tarif. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan CHSK Badminton Cup 2021. Paduka anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim berangkat menyertai kategori berguru remaja lelaki bawah 14 tahun. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Chonghua Kiudang, Daerah Tutong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam kejohanan ini, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim mewakili pasukan Flying Gravity Wasna berpasangan dengan Desen Chong Min Tin. Yang Teramat Mulia dengan pasangannya menewaskan Anson Lee Sheng dan pasangannya Kua Siang Yi dari pasukan CHM SKB dengan straight set 21-14, 21-15. Perlawanan kedua bagi kategori yang sama, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim dan pasangannya Desen Chong Min Tin juga menang straight set 21-11, 21-9 ke atas bergu Leong Roy Tong dan pasangannya Muhammad Anas Hidayatullah dari pasukan Uniku. Kejohanan disertai oleh 13 buah pasukan melibatkan 200 pemain yang akan beraksi selama 4 minggu sehingga 25 Julai nanti.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021. 6 pasukan beraksi pada kejohanan terbuka Anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcons. Perlawanan pada pagi kemarin menyaksikan pasukan Falcons menang 50-27 ke atas Hydra dalam 4 set perlawanan. Juga perlawanan yang berlangsung pagi kemarin, pasukan Hokage Warriors menewaskan Roses dengan jaringan 50-35. Sementara itu, pada perlawanan sebelah petang, Thunder Nets menang ke atas Stingers 42-39. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 262 kes selepas tiada kes baru dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan 2 kes sembuh menjadikan jumlah keseluruhan kes yang sembuh kepada 252. Sementara itu, 7 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 121 kes. 728 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,051 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 320 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 142,548 ujian. Maklumat lanjut dan kembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pengundian dan pemilihan calon ketua kampung sangat penting kerana pemegang jawatan tersebut bukan sahaja sebagai perantaraan dua hala antara kerajaan dan penduduk kampung, malah menjaga kepentingan dan kesejahteraan penduduk kampung. Kemarin diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Putat Mukim Lumapas di Sekolah Rendah Putat. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan ketua kampung tersebut ialah Awang Zainul bin Haji Muhammad. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya dadah, Persatuan Basmida dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik dan Pejabat Daerah Belait mengadakan program pendampingan masyarakat. Program yang diadakan sempena Hari Kebangsaan menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram berlangsung di Dewan Serbaguna Spark, Sungai Liang, Kuala Belait. Program juga menekankan peranan masyarakat dalam membasmi penyalahgunaan dadah. Hadir Awang Muhammad Salani bin Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Program juga diserikan dengan pameran Persatuan Basmida dan Biro Kawalan Narkotik. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Klinik E-Sensus Banci Penduduk dan Perumahan 2021 atau BPP 2021 merupakan inisiatif Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi mudahkan warga dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk melengkapkan E-Sensus masing-masing dengan lebih teratur. Dalam tinjauan keluar TV di sebuah pusat membeli belah kemarin, mendapati orang ramai khususnya ketua keluarga menggunakan klinik inisiatif tersebut untuk mendapatkan bantuan. Pemangku pengarah perangkaan sementara itu menyatakan respon daripada orang ramai adalah sangat memuaskan.
mengunjungi Jeraya Waraham ini, so minta tunjuk ajar untuk macam mana mendaftar dan macam mana sekiranya dong ada kesulitan atau untuk melengkapkan akan dapat dibantu oleh pegawai-pegawai jabatan kami. Peringkat kedua BPP 2021 iaitu pengendalian e-sensus kini dilanjutkan sehingga 21 Julai 2021. Sepanjang tempoh berkenaan, beberapa klinik akan terus diadakan bagi membantu orang ramai yang memerlukan bantuan untuk mendaftar atau mengisikan e-sensus. Gerai hujung minggu Pasar Kitani merupakan salah satu platform bagi meningkatkan keluaran hasil ladang. Dengan tema hasil segar peladang Kitani, ia turut memperluaskan rangkaian pemasaran selain alternatif bagi jualan langsung setiap hujung minggu. Gerai hujung minggu diadakan setiap hari Ahad di ruang Konkes Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Selain mempromosi hasil ladang seperti sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, hasil ternakan dan produk agri makanan kepada pengguna, Pasar Kitani juga memberi peluang kepada peladang atau pengusaha tempatan untuk berinteraksi sesama peladang mengenai dengan hasil, syarikat dan juga berkongsi maklumat mengenai kaedah bercucuk tanam. Petak-petak jualan terdiri daripada petak jualan sayur-sayuran segar, buah-buahan, telur ayam, telur itik, burung puyuh dan telur masin. Petak menjual makanan berproses daripada hasil tempatan juga dijual seperti jus kelapa, jus buah-buahan, acar buah, sayur serta jeruk. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk berkunjung ke Pasar Kitani yang diadakan setiap hari Ahad bermula pukul 6 pagi hingga 11 pagi. Sukan, Kejohanan Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA yang berlangsung selama 3 hari melabuhkan tirainya petang kemarin dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Majlis diadakan di Royal Brunei Golf and Country Club, Jerudong. Hampir 250 peserta menyertai kejohanan ini. Antara yang menyampaikan hadiah yang berhormat Pihin Datu Lalu Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Pada majlis ini, sumbangan bernilai RM15,000 bagi Dana Kemanusiaan Palestin 2021 diserahkan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Hakim, Ibni Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Presiden BDGA, kepada Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Awang Johari, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengurusi bersama Jawatan Kuasa Eksekutif Kebangsaan dana berkenaan. Thank you all for your contribution to this fund, ladies and gentlemen. A great weekend for... Bersempena Hari Jururawat dan Bidan Sedunia, Persatuan Jururawat Penjuru Negara Brunei Darussalam mengadakan acara larian amal Penjuru 2021. Larian diadakan kemarin di Pusat Promosi Kesihatan Berakas. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sebanyak 2 kategori dipertandingkan, iaitu larian maya atau virtual run dan larian amal sejauh 10 km. Sementara itu, walkathon sejauh 1.3 km juga diadakan diketuai oleh Menteri Kesihatan. Acara diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para penaja dan hadiah pemenang larian maya dan larian 10 km. Larian antara lain bertujuan mengutip dan menambah dana tabung penjuru dan membudayakan sikap perpaduan serta aktiviti sehat. Ringgit. 200 orang pemain mewakili 13 buah pasukan menyertai CHSK Badminton Cup 2021 anjuran Sekolah Chonghua Kiudang, Daerah Tutong. Kejohanan berlangsung kemarin di Dewan Serbaguna Sekolah berkenaan. Kejohanan dilancarkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Omar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Menggunakan format round robin, kejohanan mempertandingkan 3 kategori
iaitu Student Cup, Veteran Cup dan Organisation Cup. Pada sebelah pagi, kejohanan mempertandingkan kategori bergu campuran 19 tahun ke atas, bergu lelaki dan bergu perempuan 18 tahun ke bawah serta bergu campuran veteran. Kejohanan selama 4 minggu ini akan berlangsung sehingga 25 Julai ini.